Assalamualaikum dan sahabat Jastra. Saya nak sambung tentang last subtopik untuk bab 6 ni. 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Boleh refer muka surat 195 dalam buku teks. Teruskan. Kat sini dia bagi contoh ataupun perbezaan. Mentol ada 10 watt, 20 watt, 100 watt dan 1 watt filament. Mentol manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? So, kat sini tengok kecekapan tenaga. Tapi kalau dari segi gambar tadi, tengok yang inilah kan, yang 10 watt lah, kuasa dia paling rendah. So, itu yang maksudnya kurang pembaziran lah tenaga. Ataupun kurang pembaziran tenaga elektrik. So maksudnya kecekapan dia tinggi. So tengok kat sini maksudnya, maksud kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Apa maksudnya kat sini? Tenaga input yang dibekalkan tinggi, tapi seperti yang kita tahu, tak semua tenaga itu di-convert sepenuhnya menjadi tenaga cahaya. Dia akan ada tenaga yang hilang. Contoh, ini maksudnya tenaga output yang berfaedah ni, yang convert menjadi cahaya tak sebanyak itu. Contoh dia dibekalkan dengan 80 joule. Dia hasilkan tenaga cahaya tak sampai 80 joule pun. Mungkin ada yang akan ada yang tenaga yang terbebas, tenaga hilang sebagai haba, jadi panas. Contoh kat sini kita nampak kalau lampu filament macam ni, memang panas lah. Banyak tenaga akan hilang. So banyak membazir lah kalau pakai lampu filament macam ni. So kita teruskan. Dia kat sini maksudnya dia punya formula dia. Kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah bahagi tenaga input yang dibekalkan darab 1/1. So senang ni, kecekapan kira peratus je. Peratus tenaga output yang berfaedah, yang berguna. Yang berguna kan. So tenaga input tu yang dibekalkan ni banyak, tapi yang di-convert tak semua di-convert jadi tenaga cahaya tu. Tak semestinya untuk mentol, untuk apa-apa alat-alat elektrik yang lain lah. Ataupun motor-motor yang lain. Tengok ni contoh saya ambil dari dalam teks. Dia bagi kat sini. Mari kita tengok. Saya highlight sikit. 100 joule tenaga dibekalkan ataupun tenaga input. Tenaga input tu tenaga yang dibekalkan lah. Tenaga input. Dibekalkan oleh ni lah elektrik kat rumah. Kemudian 8 joule tenaga output yang berfaedah. Ini yang di-convert menjadi bentuk cahaya. So 8 joule je. Yang baki 92 joule itu yang bazir, tidak berfaedah, dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. So maksudnya macam saya sebut tadi, lampu mentol filament yang macam ni kita dah tak pakai dah sekarang ni. So dia banyak membazir elektrik. Ataupun kita pun tahu ni, kalau duduk dekat sebelah ni pun kita akan rasa panas, terlampau panas. So dari segi pengiraan, tenaga output 8 bahagi 100 yang dibekalkan input darab 100%. So dapatlah 8% sahaja. 8% saja kecekapan dia. So maksudnya kecekapan ni adalah tahap ni lah. Bagus ke tak bagus, bagus ataupun tak bagus, sesuatu ni. Sesuatu alat elektrik tu.
Ini pula contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Okey. Ini lampu berfilamen. Yang pertama ni, kita nampak tenaga elektrik maksimum ditukarkan lebih kurang 10% je. Okey. Macam kita dah kira tadi, lampu jimat tenaga, compact fluorescent lamp. Ni lampu yang ada spiral tu, yang macam spring tu. Okey. Dia lampu fluorescent. Ini agak bagus sebelum ni compare dengan lampu filament. Tapi bila wujudnya yang lagi latest, sekarang pakai LED je. So LED lebih jimat. Dia boleh hasilkan tenaga elektrik maksimum yang ditukar kepada tenaga cahaya lebih kurang 90%. Okay. So LED lebih jimat sekarang ni. So apa-apa kalau lampu di rumah tu better tukar pada yang LED lah. Okay, ni stiker dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ni saya semua orang pernah tengok kot untuk alat-alat elektrik. Contoh dekat aircon, dekat peti sejuk, dekat TV. Ada, masa baru beli ada stiker ni ditampal. Okay, label bintang. Okay, kadar bintang ni untuk menentukan kalau 5 bintang dia adalah alat elektrik tu adalah yang mempunyai kecekapan yang tinggi. Okay, maksud dia tahap penggunaan tenaga tu di tahap yang maksimum. Okay, dia tak banyak membazir jimat tenaga elektrik. Okay, ada juga alat elektrik yang ditampal dengan stiker ni 2 star je, 2 bintang je, 3 bintang je. Okay, itu kurang inilah kecekapan dia agak kurang. Dari segi penggunaan elektrik dia agak rendah. Okay, dia banyak membazir lah. So ni boleh semak untuk dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Sebelum sesuatu alat elektrik tu dijual, okay, Suruhanjaya Tenaga akan buat checking dulu, buat masuk lab dulu. So akan buat testing, tengok berapa tahap penggunaan tenaga untuk aircon jenis A, aircon jenis B, aircon jenis C. So ada pelbagai jenis aircon di market sekarang. So tugas Suruhanjaya Tenaga untuk inilah label tahap-tahapnya. Star ni, kadaran tenaga ni. Okay. Ni penggunaan tenaga elektrik dan peralatan elektrik. Ni macam meter elektrik di rumah. Okay. Kalau boleh perhatikan, dia tak pakai unit joule, dia pakai unit kilowatt hour. Okay. Sebab joule terlampau kecil, sangat kecil joule. So kena pakai kilowatt hour. Kalau boleh ada masa cari bil elektrik kat rumah, so boleh tengok bil elektrik dia pakai unit apa dalam bil elektrik tu. Okay. Meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti elektrik yang digunakan. Kemudian macam meter elektrik menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Okay. Akan terus pada kuasa elektrik P. P tu power. So electrical power. Kuasa elektrik kadar tenaga elektrik yang digunakan oleh satu alat elektrik. So macam saya dah pernah sebut dulu, kalau ada sebut perkataan kadar, so dalam formula dia akan ada dibahagikan dengan masa. Okay, tengok formula dia. Tenaga elektrik bahagi masa. Tenaga bagi masa, kita akan dapat kuasa. Okay. Saya pernah sebut itu. Kalau ada perkataan kadar, okay, so dia mesti akan dibahagi dengan masa. Kita tengok contoh. Okay. Kuasa 1 watt berarti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Okay. Kalau 1 watt digunakan dalam masa 2 saat, kuasa dia akan jadi makin rendah. Okay. Jadi 0.5 watt. So unit SI untuk kuasa, untuk power is watt. W-A-T-T ataupun terus W huruf besarnya. Okay, capital letter W. Okay, itu untuk kuasa. Okay, sekarang untuk arus.
Maksudnya untuk arus elektrik, I, ini simbol untuk arus elektrik, electric current. Okey, maksud dia, definisi, arus elektrik ditarifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Okey, ada juga perkataan kadar lagi. So, kadar pengaliran cas, maksudnya elektrik, cas yang mengalir dibahagi dengan masa. Ini dapat formula dia macam tu. Okay. Cas elektrik yang mengalir dari satu poin ke satu poin dibahagi dengan masa yang diambil. So dapatlah arus elektrik. So Q ini adalah cas elektrik dan T adalah time taken. So Q bahagi T akan dapat I. So contoh arus 1 ampere berarti 1 coulomb of charge, 1 coulomb cas elektrik yang mengalir dalam masa 1 saat. Okay. Unit SI untuk arus adalah ampere. 1 coulomb ni adalah unit untuk cas elektrik. Okay, coulomb ni unit untuk cas elektrik. Contoh kalau 1 coulomb mengalir dalam masa 1 saat, so 1 ampere lah. Kalau 2 coulomb dalam masa 1 saat, 2 ampere lah. Okay. Maksudnya kat sini, berapa banyak cas elektrik yang dalam satu masa tertentu. So dapatlah arus elektrik. Okay, saya teruskan yang ketiga. Dalam buku teks pun ada, muka surat 198, voltan ataupun dalam bahasa Inggeris, voltage. Okay, simbol V. Okay, maksudnya voltan ditarifkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan unit cas elektrik melalui satu konduktor. Okay. Contoh dalam satu dawai, macam mana arus tu nak bergerak, macam mana elektron tu nak bergerak. So dia memerlukan satu tenaga ataupun ada satu kerja yang bantu dia untuk menggerakkan elektron tu. So inilah disebut sebagai voltan. Okay. Tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan unit charge. So dia punya formula, contoh kat sini, voltan 1 volt berarti 1 joule tenaga elektrik digunakan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge. Cas elektrik melalui satu konduktor. So dia punya formula akan jadi tenaga elektrik per cas elektrik. Okay. Saya ulang balik. Voltan ni anggap macam dalam tadi kita sebut tentang arus. Macam mana arus tu nak bergerak? Elektron tu nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam wire. Okay. So dia memerlukan satu tenaga elektrik. So, ada kerja yang bantu dia untuk menggerakkan dia. So tenaga elektrik ni lah yang disebut sebagai voltan. Okay. Tenaga elektrik untuk menggerakkan unit cas elektrik. Ini disebut sebagai voltan. So tenaga elektrik E bahagi cas elektrik Q, E bahagi Q akan dapat V, voltan, voltage. So unit SI untuk voltage is volt. Ataupun tulis V je. Okay, perkiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Dekat sini dia. Contoh. Okay, dengan menghubungkan kuasa voltan dan arus. Okay, jumlah arus elektrik melalui peralatan elektrik dapat ditentukan dengan formula kuasa sama dengan V darab I. P equals to VI. Okay, kuasa P sama dengan voltan darab arus. Okay, senang hafal, P sama dengan VI. P tu power, V tu voltage, I tu electric current. Okay, ini contohlah label yang terdapat dalam di belakang alat elektrik, belakang kipas ataupun aircon dan sebagainya. Okay, contoh bagi kat sini, contoh aircon, kuasa P sama dengan voltan dan arus. Okay, kat sini aircon bahawa pendingin hawa dengan kuasa 2000 watt, voltan dia 240. Di rumah kita supply dengan 240 volt. Okay, kuasa untuk aircon 2000 watt. Okay, berapa arus yang lalu dalam aircon ni? So kiralah P sama dengan VI, cari I sama dengan bahagi I pindah sebelah kiri. So dapatlah
2000 bagi 240 akan dapat 8.33 ampere arus yang mengalir dalam aircon ni. Okay, simple je perkiraan ni. Okay, last sekali perkiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okay, unit tenaga elektrik digunakan pada meter elektrik ialah kilowatt jam yang saya sebut tadi, kilowatt jam ataupun kilowatt hour, kWh, kilowatt hour ataupun kilowatt jam, kWj. Okay, kalau tengok dalam bil elektrik, dia akan convert kepada unit. Unit tu, satu unit bernilai 1 kilowatt jam. So nanti kalau dalam bil elektrik, satu unit bernilai berapa sen, 30 sen contohnya. So kalau satu bulan pakai 100 kilowatt jam ataupun pakai 100 unit, darablah dengan 30 sen tadi. So dapatlah 30 ringgit. Ke 3 ringgit. 1 kilowatt jam 100 darab 30 sen tadi. Okay. 1 kilowatt jam tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. So macam saya sebut tadi, kita kena pakai unit kilowatt dan combine dengan unit jam, sebab kalau pakai watt dan saat ni terlampau kecil. Okay. Terlampau kecil. So kita pakai unit yang lebih besar, kilowatt, dan combine dengan jam. Okay. Formula untuk kira tenaga, kalau tadi kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. Kalau kita pindah balik tenaga sama dengan kuasa darab masa. Okay. Tunjuk contoh kat sini. Kalau tadi P sama dengan VI. Okay. Silap. P energi bahagi masa. Kalau E sama dengan T tu naik atas lah. P darab T. Okay. So samalah. Okay, sama dengan ni lah kan. Sama dengan formula kat bawah ni. Okay, tenaga sama dengan kuasa darab masa. Tapi kuasa mesti convert to kilowatt dan masa mesti convert to jam, hour. Okay, jadikan dia unit, baru dapat 1 unit. Okay, kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okay, ni semua boleh pakai logik bangunan hijau. Okay, bangunan tu dibuat dengan pengaliran udara yang baik. Okay, so jimatlah tak perlu pakai aircon yang banyak. So banyak lagi contoh-contoh dalam buku teks. Okay, ciri-ciri bangunan hijau. Okay, filter penggunaan dan cekap, reka bentuk maksimumkan pencahayaan. Okay, banyak pakai kaca-kaca yang transparent supaya tak perlu banyak pakai lampu. Okay, pakai panel solar panel. Okay, untuk guna convert kepada alat elektrik, contoh lampu LED, kipas angin yang biasa boleh pakai solar panel. Okay, itu saja untuk tajuk ni 6.4. Okay, tentang pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik.